Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan. Salam Melaka berbau pintar reja bersih, sagudi sagri manakam. Sumina warma ni hauma khaifalukum mana bilal syukran, marairan waran induran memandai ijaran tajau. Tuan-tuan dan puan, saya selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Melaka. Ini jawatan saya sebagai Presiden NGO. Jadi hari ini saya ingin memberi pandangan berkaitan dengan bagaimana caranya kita memilih pemimpin yang terbaik untuk membentuk kerajaan negeri Melaka. Yang pertama sekali, saya mahu tuan-tuan memikirkan masa depan negeri Melaka, rakyatnya dan masyarakat remaja, masa depan kita semua. Tuan-tuan dan puan, apabila kita mempunyai kerajaan yang berkualiti, berintegriti, bermaruah, berprinsip, maka selamatlah kita. Semua agama mengajar kebaikan. Begitu juga agama Islam. Selalu memperingatkan supaya umat Islam, dan kalau tuan-tuan bukan Islam, tuan-tuan sendiri pun ada agama, ada kitab, ada rujukan, yang mahukan tuan-tuan memilih pemimpin-pemimpin yang berkualiti, berintegriti, berprinsip, berkarisma, bermaruah. Jadi tuan-tuan tengok, siapakah mereka? Ingat tuan-tuan, dalam zaman sekarang ni, seperti mana yang Tan Sri Datuk Seri Abdul Hamid Badur, mantan Ketua Polis Negara, Inspektor Jeneral Polis, Datuk Hayuk Khan Maidin PC, CPO Johor, selalu menjelaskan, mengatakan kita sebagai rakyat mestilah menggunakan kuasa kita mengundi, memilih pemimpin-pemimpin yang bermaruah, berprinsip, berintegriti. Kalau tanya saya, kita memang sukar untuk dapat kemenangan yang solid, sebab rakyat Malaysia ni dia tak bersatu untuk memilih, sebab masing-masing ada ideologi parti politik kerana telah dibentuk dan dicorakkan oleh pemimpin politik. Pemimpin-pemimpin politik ini, mereka yang telah merencanakan mengubah paradigm, termasuklah remaja belia, golongan dewasa. Kalau kita nak selamatkan Malaysia, kita perlu memiliki pemimpin-pemimpin dalam Barisan Nasional, dalam UMNO, dalam Bersatu, dalam Perikatan, dalam PAS, dalam DAP, dalam apa saja parti politik dan kepimpinan. Sebab itu di Malaysia kita tak boleh dapat kerajaan yang solid ataupun parti politik solid. Jadi saya minta semua rakan-rakan, sahabat-sahabat ni faham. Mungkin boleh ada yang menyokong pakatan, menyatakan UMNO ni korup, salah guna kuasa, UMNO parti tak boleh pakai. Kemudiannya UMNO akan cakap DAP tak boleh pakai, PH tak boleh pakai. PAS pula cakap Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar. Jadi apa benda ni? Susah tuan-tuan Malaysia ni. Sebab itulah pemimpin-pemimpin seperti Tan Sri Abdul Hamid Badul, CPO Johor, Datuk Hayuk Khan Maidin PC, selalu sebut perkara yang sama, bahawa kuasa ada pada rakyat. Rakyat sajalah yang boleh memilih pemimpin yang bermaruah, berprinsip, intelektual, berkarisma. Kalau kita salah pilih pemimpin, Jahanamlah masa depan kita. Tuan-tuan perlu ingat ya, adalah golongan cerdik, pandai, bijak, think tank, scholars, professors, ustaz pun ada. Itu yang Datuk Ayub Khan Maidin PC kata. Ustaz pun ramai rasuah. Beliau adalah special brand, boleh tahulah. Itu beliau cakap, tanya beliau. Boleh telefon ya. Besok call lah CPO Johor. Ya. Sebab ada orang tak percaya Datuk Hayuk Khan Maidin PC. Ada orang tak percaya Datuk sebut semua ni. Datuk ingatkan rakyat supaya pilih pemimpin yang berkualiti dan berintegriti. Jadi bagi saya nak pesan pada semua yang ada supaya memilih pemimpin-pemimpin yang berakhlak. Sebab dalam saya mencegah kemungkaran, dalam saya tampil membina anak bangsa Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan Protek Aziz, saya membuka pemikiran rakyat pengundi. Ada pihak yang tak senang, yang dia nak berjuang UMNO, yang dia nak berjuang BN, dia nak berjuang DAP, dia nak berjuang PKR, dia nak berjuang PAS. Dia taksub. Walaupun dia bijak pandai, tetap kepala otaknya tu taksub. Susah. Jadi orang macam saya ni dilihat bermasalah, orang macam saya ni cuba nak menjatuhkan dia punya idola tu, parti politik dia.
Kalau tuan-tuan tanya saya, parti politik mana yang paling bersih, saya akan cakap tak ada parti politik kat Malaysia yang bersih. Yalah. Tuan-tuan nak tanya saya ulang suara, memang tak ada yang bersih. Sebab kita bukan malaikat. None of us perfect. Tapi sudah pastilah kalau nak tanya saya berkaitan parti politik yang banyak rasuah dan salah guna kuasa, memang tuan-tuan pun maklum lah. Lagi lama dia pernah jadi kerajaan, potensi dia tinggi. Jadi bagi saya, sebenarnya saya cuba berusaha keras meletakkan orang-orang yang berkualiti, beriman, berintegriti, berkarisma dalam UMNO dan BN. Yang tuan-tuan kata UMNO BN korup ni. Jadi apa tuan-tuan nak buat? Nak suruh pemimpin atasan turun, dia takkan turun. Satu cara lah kita kena reform balik jentera-jentera mereka ataupun dia punya ketua puteri, ketua cawangan, ketua bahagian dia, kemudiannya ahli parlimen dia, adun dia. Kita terpaksa letak orang muda. Parti UMNO ni tetap akan ada. Begitu juga DAP, PKR, Amanah, sama juga. Dalam PKR, dalam Amanah ada juga kes-kes rasuah. Seperti Susulit Mak Sabu kan. Tuan Adli punya penyaras Dun Lendu dulu, SPRM tahan ya. Ialah di samping kita cerita BN UMNO korup pun, kita pun ada korup juga. Tuan-tuan dalam PH pun ada masalah, bukan tak ada. Tapi tak adalah bos macam BN UMNO. Jadi bagi saya begini tuan-tuan ya, saya melihat sebenarnya semua orang ada cita-cita nak jadi CM, nak jadi kerajaan negeri Melaka. Masing-masing kata nak buat terbaik dan sebagainya ya. Takkanlah YB Idris Harun ni, dia memang, saya sebutlah Idris Harun ni, dia memang UMNO totok daripada dulu. Kuat UMNO dia, ekstrim. Saya faham BN dia tu ya, macam-macam lah dia punya kekuatan tu. Tapi tiba-tiba dia mendedahkan satu perkara yang melibatkan rasuah, salah guna kuasa, melibatkan kerajaan negeri lah sebelum ni lah. Ya, royalty pasir, apa lagi rasuah? Rasuah tidak luluskan permohonan tanah kepada India dan China. Kalau itu betul, kita kan rakyat Malaysia. Ya, kita perlu adil lah seperti mana yang Nabi pesan. Cuma ni keluar daripada mulut YB Idris Harun. Bukan kami yang cakap, saya dengar dan saya ulang saja benda tu. Tengoklah, buka Google, YouTube, tengok video banyak. Beliau memang bercakap dengan Esra Awani, bercakap dalam temu bual dan sebagainya. Two lion in one mountain. Berkaitan projek tender diberikan pada kroni. Saya nak sebut, betul ke tak betul? Yang isu Melaka ni saya serah pada SPRM, serah pada polis. Ini satu lagi. Apa Pakatan Harapan buat? Adli Zahari semua buat apa ni? Masing-masing nak jadi CM, masing-masing nak jadi Exco, masing-masing nak menang. Ada pergi report polis. Ada tak salah seorang daripada wakil rakyat DAP atau bekas wakil rakyat DAP pergi buat report polis pasal berkaitan dengan pendedahan YB Idris Harun? Kenapa tak buat? Tuan Adli Zahari pun tak ada buat. Kalau kita jadi pembangkang, kita mesti kuat, kita mesti agresif, pergi buat report. Kita pun tak buat. Macam mana tu? Lepas tu semua nak menang pilihan raya. Semua nak jadi ketua menteri. Saya pun tak faham politik Melaka, politik Malaysia ni. Ada pula orang-orang yang bijak pandai, yang belajar, yang kepala otaknya sampai dekat disebutnya planet Pluto, planet Marik, yang kata memang sangat-sangat sarjana. Rasuah depan mata pun pemimpin kleptokrat pun dia sokong juga. Dia tak nak bangsa tu naik, dia tak nak bangsa ni naik, tapi dia menyokong orang-orang melakukan rasuah salah guna kuasa. Yang penting orang kita, yang penting orang kita. Apa nak jadi Malaysia ni tuan-tuan? Itulah yang Datuk Ayub Khan Maidin Pichih selalu sebut. Itulah juga Tan Sri Abdul Hamid Badur sebut. Saya ulang aja kata-kata ini. Sebab orang baik-baik ni beri input yang baik-baik. Sikap saya ni sebiji macam Datuk Ayub Khan Maidin Pichih. Sikap lah. Ketegasan saya. Sebab tu dia orang takut saya. Siapa dia orang? Itulah orang-orang yang manusia jelmaan iblis, kata Nabi. Ya. Dia baling batu surut tangan. Dia ingat saya tak tahu apa dia buat tu. Saya dah sebut dunia akhirat saya tak maafkan. Saya ulang suara dunia akhirat saya takkan maafkan. Tahu? Tegas saya ni. Orang kata tak baik macam tu, berdosa besar apa semua, kita kena maafkan, janganlah macam tu. Dah kamu zalim tu. Apa dia buat pada saya, apa mereka buat, tunggulah di akhirat. Ada lagi tak berhenti lagi. Dia jalan lagi. Syaitan dia masih jalan lagi. Ya. Tuan-tuan dan puan ya. Saya dengan kedudukan kudrat saya sebagai presiden NGO,
Saya teruskan perjuangan walaupun saya bukan wakil rakyat, bukan adun dan bukan pun pemimpin. Tapi satu hari saya doa, kalau Allah naikkan darjat saya dapat jawatan menteri ke, saya jadi ketua jabatan ke, saya jadi head of the department di mana-mana di dalam Malaysia lah, di mana-mana organisasi federal state local government ni. Saya tak sebut organisasi tertentu, saya sebut mana-mana organisasi. Saya kalau dapat satu jawatan tinggi yang mengendakkan saya membantah rasuah, salah guna kuasa, integriti, memang tak ada ruang lah nak buat rasuah ni. Saya tak kira siapa. Tapi itulah, orang macam kita ni lah akan dijumutkan. Mereka buat bukan-bukan salah guna kuasa, ketirisan, rasuah. Tak ada masalah, supportive, jalan terbaik. Okay, very good job. Jangan kita bercakap. Jangan saya buka pemikiran masyarakat, pengundi. Salah, berdosa, tak betul, tak kena cara. Kamu ingat Malaysia ni komunis. Ini negara demokrasi berparlimen. Kita bukan authoritarian, totalitarian, regime military. Kita ada Akta Perlis 97. Kita hormati Tuanku Sultan Raja-Raja Melayu. Kita hormati Perlembagaan Persekutuan. Tapi kamu ni tak boleh beza mana pemimpin korup yang salah guna kuasa. Kamu bukan tak boleh beza, kamu nampak. Tapi kamu sanggup bersekongkol dengan mereka. Bila saya mendidik orang UMNO, contoh calon Dira Abu Zahar, Datuk Zira Abu Zahar, saya rasa saya lebih berumur daripada dia. Bila saya nampak dia di Potebu, sebelum dia, saya dah memang bagi video audio kepada Datuk Insinyur Datuk Seri Idris Harun. Yang berhormat Datuk Seri Insinyur Idris Harun. Saya buat video, saya beri pandangan, nasihatkan beliau. Nak terima tak terima tu pulanglah. Macam mana nak jadi pemimpin sejati. Lepas tu baru saya beritahu pada Dira. Dan lepas ni akan ada pihak-pihak lain. Saya nak bentuk mana-mana pihak nak dengar cakap lah. Sebab saya cakap tadi dah, you takkan dapat solid treated majority, takkan dapat. PH ke BN takkan dapat. Dia takkan dapat very strong seat, apa dia sebut ni, majority DUN ataupun parlimen. Sebab itulah kita terpaksa bentuk orang tu. None of us perfect. Bila saya bentuk yang UMNO BN ni, orang PH marah. Bila saya bentuk PH ni, orang UMNO marah. Habis saya ni sebenarnya sana pun tak boleh cakap, sini pun tak boleh cakap. Nak cakap kat siapa sebenarnya? Jadi saya tahu memang you tak boleh dapat punya. Undi memang strong. You lompatlah bangunan 300 tinggi ni pun you tak boleh dapat juga. So what should we do? Reform lah. Reform UMNO, reform DAP, reform PKR, reform PAS. Dia nak dapatkan satu kerajaan kerajaan pakatan yang kuat, yang betul-betul memang 130 undi parlimen dia ada seat, dia boleh menang 140 dia boleh menang, di Melaka dia boleh menang 20 kerusi. UMNO BN baru dapat 8. You bercakap lepas tu, you boleh buat ke? Tak boleh, trust me. Begitu juga UMNO pun dia takkan dapatnya. Paling tidak dia boleh pergi pun 15-16 macam tu je lah. Boleh perintah lah negeri. So what should we do? Apa pun nasihat saya pada pilihan raya ini yang akan datang tak lama lagi, 16 hari bulan hingga 20, pilihlah pemimpin yang berintegriti, beraccountability, bermaruah, berprinsip. Saya tak mau jadi orang bodoh lah. Kamu jangan ingat kuasa kamu pegang satu kementerian, satu organisasi, satu company, satu industri. Kamu boleh buat apa kamu nak. Ini negara Malaysia bukan kamu punya tau. Negara Malaysia ni semua orang punya. Kalau kamu rasa negara ni kamu punya, kami punya. Semua ada hak untuk memberi pandangan, berfikir, menyelamatkan. Kamu tu, hati kamu cukup busuk tau, yang mengganggu saya selalu. Kamu kalau dengar video saya, masukkan dalam otak kamu tu. Saya tak pernah kacau kamu, tapi kamu punya busuk hati tu. Ilmu je tinggi, tapi dia punya dengki, hasad, dengki, kianat iri hati, syaitan menggalah.
Kenapa busuk hati sangat? Orang tak kacau kamu. Saya nak bela orang Cina, orang India, orang Melayu, orang asli, orang Portugis. Nak betulkan sistem, nak reform. Saya tak sokong. Saya tak sokong kleptokrat, perasuah, pemimpin-pemimpin korup. Tak malu ke kita orang Islam menyokong orang Islam yang rasuah? Tak malu ke kita rakyat Malaysia menyokong Cina yang rasuah? Tak malu ke kita di Malaysia menyokong India yang rasuah? Portugis asli. Yang mana rasuah semetolah? Pemaruah lah, jangan menjilat saja. Makan dedak, menjilat, mengambu. Apa yang kita nak bela? Bela kaum, bangsa yang korup? Tak boleh. Jadi saya menyuruh kepada rakyat negeri Melaka, hormati undang-undang negara Akta Polis 1947, hormati Tuanku Sultan Raja Melayu. Tuanku Sultan dan Raja Melayu telah banyak kali mengingatkan kita mesti tolak kleptokrat, pengamal rasuah, mereka yang korup, salah guna kuasa. Ya. Raja Nazrin pun sebut perkara yang sama, Sultan Nazrin. Ulama, ustaz, pakar, scholars membisu. Malahan duduk bersama dengan pemimpin, cium tangan, macam tu. Dapat jawatan, dapat kedudukan, alhamdulillah, alhamdulillah. Macam ini level Islam gitu ni. Ya. Tuan-tuan dan puan, tak boleh macam tu. Berdosa besar kita. Kalau Nabi ada sekarang ni, tak tahulah Nabi ni macam mana perasaan dia. Ya, baik, balik pada pilihan raya ini, saya minta supaya kita memilih lah, ya, pemimpin-pemimpin yang berintegriti, beraccountability, yang boleh membawa kebaikan kepada negara bangsa. Bagi mana-mana pemimpin seperti mungkin YB Idris Harun, kemudiannya saya akan memberi pandangan kepada wakil-wakil calon-calon lain, ya. So jangan salah faham lah dengan saya, Dira dan sebagainya. Jangan dicucuk, diasut. Kamu pun dengar cakap pengasut. Diorang ni semua dengki, asal dengki, iri hati dengan saya bukan apa. Sebab saya bercakap ni tegas. Tak pro sana, tak pro sini cakap. Dia tak boleh terima. Bagi dia orang buat rasuah ni manifesto, minta maaf lah, jangan marah saya pada sana-sana, UMNO. Manifesto perangi rasuah, ketirisan salah guna kuasa tu tak ada lah. Tegaskan sikit. Good governance, delivery tu saya nampak lah. Perpaduan kaum dia macam sama jugalah. Saya alhamdulillah buatlah benda-benda baik. Saya rasa ada keserasian. Tetapi dengan saya melihat dia tak ada satu elemen tu hilang. Perpaduan kaum selalu saya sebut, alhamdulillah ada. Good governance saya sebut ada. Delivery system selalu saya sebut, itu pun dimasukkan. Cuma yang saya sebut isu berkaitan dengan ketirisan rasuah, berintegriti, amalan integriti itu tak nampak, ya. Alright, apa pun saya doakan yang terbaik. Syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.